insyaallah nabda الآن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, pada malam ini kita bersama lagi dalam kelas ataupun kuliah kisah-kisah para rasul dan para nabi, yang mana kalau tak salah saya pada malam ini kita telah masuk ke episod ke-26 dalam membicarakan kisah-kisah nabi dan rasul. Kalau saya tak salah lah, macam banyak pula kan. Tapi pada siri yang lepas kita telah membicarakan tentang kisah para nabi, iaitu kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Bagaimana Nabi Allah Ayyub ini menghadapi ujiannya yang begitu berat, dan bagaimana Allah Azza wa Jalla memuji Nabi Ayyub alaihi salam sebagai hambanya yang bersyukur, hambanya yang sabar, dan juga sebaik-baik hamba. Dan itulah tujuan daripada kita mempelajari kisah para anbiya ini. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran. Baik, kita telah setidak-tidaknya sudah lebih separuh daripada kisah para nabi yang telah kita sentuh, dan pada malam ini insya-Allah kita akan menyentuh tentang kisah nabi-nabi yang mungkin kita jarang dengar. Kisah-kisah nabi yang jarang kita dengar. Sepatutnya saya cadangkan pada malam ini kita ikut turutan ni. Selepas ini adalah kisah Nabi Musa. Tetapi kisah Nabi Musa ni dia agak panjang sikit lah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak ubah sikit angin, kita nak sentuh tentang kisah nabi-nabi yang selalu kita jarang dengar. Jadi pada malam ini kita ada bersiaran di Zoom bersama sahabat-sahabat kelas, sahabat-sahabat seperjuangan semua, dan kita juga bersiaran secara live di Facebook Global Ihsan, dan juga kita bersiaran juga di live IG. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, moga-moga kelas pada malam ini boleh memberikan kita semua pengajaran dan manfaatnya insya-Allah. Baik. Malam ini kita nak sentuh tentang nabi-nabi yang jarang ini, iaitu Nabi Dzulkifl. Kemudian kita akan sentuh tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa, dan kalau sempat insya-Allah kita sentuh tentang Nabi Yunus alaihi wassalam. Nabi Dzulkifl, ni empat nabi ni sebenarnya tak banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Sebab tu kisah-kisah mereka ini tidak begitu banyak, tidak begitu panjang. Walaupun ada disebutkan sumber-sumber Israiliyat, tetapi macam mana yang kita sebut, tak semua daripada sumber-sumber Israiliyat ni yang kita boleh terima. Ada yang kita boleh sebut, ada yang mungkin tak perlu kita sebut. Kita cukup sebagaimana apa yang Nabi dan Allah Azza wa Jalla telah ceritakan kepada kita. Yang penting kita nak ambil intipati daripada pengajaran kisah-kisah para nabi ini. Nanti kita akan jumpa tentang persamaan ataupun similarities di antara para anbiya ini. Nabi Dzulkifl. Okey, Nabi Dzulkifl dikatakan Allah Taala alam dalam sebahagian daripada riwayat, ada sebahagian yang menyebut bahawa Nabi Dzulkifl ni adalah anak kepada Nabi Ayyub alaihissalam, yang telah kita ceritakan pada minggu yang lepas. Macam mana Nabi Ayyub alaihissalam ini telah menjalani ataupun menderita ala qaul rajih selama 18 tahun penyakit yang macam kusta itu. Dan hari ini adalah kisah yang dikatakan adalah anak kepada Nabi Ayyub, iaitu Nabi Dzulkifl alaihi assalam. Dzulkifl adalah gelaran. Sebenarnya dia adalah gelaran yang diberikan kepada beliau. Dikatakan nama sebenar beliau adalah Bashar bin Ayyub. Dan gelaran ini diberikan kepada Nabi Ayyub kerana beliau sanggup menjalankan amanah sang raja, Dzulkifl. Dan beliau adalah seorang yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran sebagai seorang yang sangat penyabar,
Dan Allah sebut dalam Al-Quran, wa Ismail wa Idris wa dhal kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allah kata, ingatlah tentang Nabi Ismail, tentang Idris, tentang Dhul Kifl, dan mereka semua ini termasuk daripada kalangan orang yang bersabar, dan kami telah masukkan mereka di dalam rahmat kami, dan sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dhul Kifl, maksud dia adalah seorang yang sanggup menunaikan amanah, iaitu pada ceritanya adalah di negeri Dhul Kifl ini ada seorang raja yang sudah tua usia dia, dan dia tak sanggup lagi nak memegang tampuk kerajaan, tapi dia tak ada anak. Maka raja itu pun kata di hadapan rakyatnya, wahai rakyatku, siapakah di antara kamu yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadat pada malam harinya dan selalu bersabar menghadapi segala urusan, maka aku akan serahkan kerajaan ini kepada dia. Tak ada siapa pun yang sanggup. Tak ada siapa pun yang sanggup nak puasa selalu ataupun nak bangun malam selalu. Dan raja tanya lagi, siapakah di antara kamu yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadat pada malam hari dan sanggup bersabar? Maka tampillah seorang pemuda bernama Bashar sambil berkata, dia kata, aku sanggup. Dan setelah itu, beliau telah digelar sebagai Dhul Kifl, iaitu orang yang sanggup. Orang yang sanggup memikul amanah sang raja, dan beliau telah ditabalkan sebagai raja menggantikan raja tersebut. Maka Nabi Dzulkifl alaihissalam juga adalah seorang raja. Tidak ramai para nabi atau rasul yang menjadi raja. Antara yang kita tahu ialah Nabi Allah Daud, kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan sebaik saja Nabi Dzulkifl ini dilantik sebagai raja, beliau pun berusaha untuk nak mengatur waktu dia dengan sebaik-baiknya. Pada siang hari beliau akan berpuasa, dan pada waktu malam hari beliau akan beribadah, qiyamul lail. Pada waktu pagi, pada waktu siang beliau akan menguruskan urusan-urusan rakyat. Begitulah kita kata rutin kehidupan harian Nabi Dzulkifl. Dan pada satu hari dikisahkan bahawa ketika beliau nak tidur, datang syaitan yang sengaja nak goda dia. Dan syaitan tu datang dengan menyamar sebagai manusia untuk nak menyelesaikan persoalannya kepada raja. Maka syaitan diterima oleh wakil raja sebab raja nak tidur, so biar wakil dia yang jawab. Tapi tetamu itu tak mau terima, dia tak maulah nak menghadap wakil ni. Dia kata dia desak juga nak jumpa dengan raja, sebabkan dia ni degil, ataupun bahasa Peraknya, bahasa Peningnya orang kata ketegak. Maka raja pun, masa tu Nabi Dzulkifl pun keluar untuk nak berjumpa dengan tetamu itu, iaitu syaitan yang menyamar sebagai tetamu itu. Sampai syaitan ni semain dia nak kacau waktu istirahat Nabi Dzulkifl supaya nanti porak-peranda sikit. Tapi Nabi Dzulkifl sebagai raja, dia tak marah, dia sabar. Dia tahu bahawa yang datang itu adalah syaitan yang cuba menggoda dia. Jadi itulah kesabaran yang Allah puji, kan? Allah puji Nabi Dzulkifl. Tetapi ada juga sebahagian daripada para ulama yang berpendapat bahawa Nabi Dzulkifl ini bukan seorang nabi, tapi dia hanyalah seorang yang saleh daripada kalangan Bani Israel. Walaupun yang rajihnya adalah beliau adalah seorang Nabi Allah. Sebab Allah menyebut beliau bersama dengan para Nabi yang lain. Yang tadi kita kata, wa Ismail wa Idris wa Dzul Kifl kullum minas sabirin. Allah sebut dia bersama dengan Nabi Ismail, Nabi Idris. Yang Allah puji kesemua mereka ini termasuk daripada kalangan orang yang sabar. Dan Allah juga setelah menceritakan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam, Allah menceritakan tentang Dzulkifl. Misalnya dalam surah As-Sad Allah kata, wadhkur Ismail wal yasa'a wa dzal kifl wa kullum minal akhyar.
Allah kata ingatlah Ismail, ingatlah Ilyasa, ingatlah Dzulkifl, semuanya termasuk orang yang paling baik, orang yang terpilih. So memang jelas Al-Quran telah memuji Nabi Dzulkifl yang digandingkan bersama dengan tokoh-tokoh Nabi yang lain, maka itulah adalah pandangan yang rajih bahawa Nabi Dzulkifl adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jal. Al-Quran sebenarnya dia tak menyebut tentang nama sebenar Nabi Dzulkifl. Dan Al-Quran juga tidak mendetailkan kisah-kisah berkenaan dengan Nabi Dzulkifl. Dakwah Nabi Dzulkifl, risalah dia dan kaum yang dihadapi oleh Nabi Dzulkifl tak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Sama ada secara umum ataupun secara khusus. Jadi kita tak akan nak melangkaui lah supaya kita tidak berkata tentang perkara-perkara lampau, tentang kisah-kisah gaib yang dulu ini tanpa ada fakta ataupun dalil. Dan para mufassirin sendiri pun tak banyak menceritakan kecuali maklumat-maklumat yang sangat terhad. Yang perlu kita ingat bahawa Dzulkifl yang disebut dalam Al-Quran bukanlah kifil yang disebutkan di dalam hadis. Ada dalam hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat At-Tirmidzi, daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, ada ceritakan tentang kisah seorang pemuda yang bernama Kifil. Kifil ni berasal daripada Bani Israel. Dan pada satu ketika ni ada seorang perempuan datang kepada dia, dan kemudian Kifil ni dibagi perempuan ni 60 dinar supaya dia dapat berhubungan lah dengan wanita tersebut. Jadi masa hampir-hampir benda tu terjadi, tiba-tiba perempuan tu menangis. Jadi Kifil tanya, kenapa kamu menangis? Kamu tak mau ke? Dan perempuan tu jawab, tak. Tapi benda ni aku tak pernah lakukan sama sekali dalam hidupku. Dan aku terpaksa melakukan sekarang kerana keperluan yang sangat mendesak. Jadi Kifli kat situ pun tanya balik, so ini first time yang kamu buat? Dan kemudian Kifli itu pun meninggalkan perempuan tu dan kata, tak apalah, kau ambil lah duit-duit itu semua, aku akan bagi pada kamu. Dan Nabi SAW bersabda kemudian, demi Allah, Kifli tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah untuk selama-lamanya. Setelah itu, dia meninggal dunia pada malam harinya, dan di pintunya tertulis Allah telah memberikan pengampunan kepada Kifl. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, dan beliau menghukum ataupun menilainya sebagai hadis yang hasan. Hadis itu juga diriwayatkan secara mauquf kepada Ibnu Umar. Jadi cuma apa yang kita nak beritahu, Kifli yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah Dzulkifl, Nabi Dzulkifl ini, kerana dalam hadis tu hanya disebutkan Kifli sahaja, Kifl sahaja, tanpa dikaitkan dengan kata-kata yang lain. Tak ada disebutkan nama yang sinonim dengan Nabi Dzulkifl, iaitu Dzulkifl. Jadi Kifli itu adalah orang lain, dan Dzulkifli, Nabi Dzulkifl pula adalah orang yang lain. Dikatakan ataupun diceritakan kaum Nabi Dzulkifl ini usia dia panjang-panjang, ramai, sampai negeri dia dah padat, kurang bahan makanan. Maka akhirnya kaum Nabi Dzulkifl itu disedar dan dia minta kepada Nabi Allah supaya dikurniakan ajal yang biasa-biasa, yang tak panjang usianya lah. Maka Nabi Dzulkifl ni adalah orang yang penyabar. Dia jenis orang yang sentiasa menghadapi segala urusan hidup, cabaran, ujian dia dengan penuh kesabaran, dan dia menunaikan selalu janji dia kepada raja yang terdahulu yang telah menyerahkan kerajaan tu kepada beliau. Beliau berpegang teguh lah dan sanggup untuk bersabar, so dia tak marah lah kepada rakyat dia. Sampailah Nabi Dzulkifl dikatakan meninggal dunia dalam usia 75 tahun. So kalau kita tengok, kalau kita baca kan kisah-kisah Nabi sebelum ni, daripada Nabi Ibrahimnya, Nabi Ismailnya, kemudian ada beberapa Nabi yang sebelum ni kita bincangkan, kita akan mendapati bahawa usia mereka panjang-panjang, mesti melangkau 100, 150 tahun sampai 170, 180 tahun.
Tapi this is something yang agak new bila kita tengok usia Nabi Zulkifli ni dikatakan meninggal pada usia 75 tahun, lebih kurang macam kita-kita ajalah. Baik. Jadi itu sahajalah kisah Nabi Zulkifil. Dia tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran macam mana yang telah saya sebutkan. Pada hari ini kita akan cerita kisah-kisah Nabi yang pendek-pendek, yang tidak berapa banyak penceritaannya. Nanti insya-Allah minggu depan kita masuk kepada kisah Nabi yang panjang-panjang pula. Okey. Kisah Nabi yang kedua pada hari ini yang kita nak ceritakan adalah kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihi salam pun sama, kita pun jarang dengar kan Ilyasa. Mungkin sebahagian daripada hadirin kat sini, ada ya? Macam pernah dengar je Nabi Ilyasa ni kan? Okey. Inilah kisah Nabi Ilyas. Sebelum kita start dengan kisah Nabi Ilyas, saya suka nak menyebut tentang ada satu khurafat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu kita. Masyarakat Melayu kita ni dia bukanlah kesemua tapi ada dalam setengah kelompok yang mana mereka ada lagi yang masih mempercayai bahawa Nabi Ilyas ni masih hidup dan Nabi Ilyas ni dia jaga daratan. Sebab tu ada beberapa ajaran yang kita boleh jumpa lah, ajaran-ajaran ni masih ada lagi, even ada disebarkan di internet, dia bagi tahu adab ataupun tata cara nak memotong pokok. So sampai kalau nak memotong pokok ni kita kena bagi salam dulu. Kita kena minta izin dulu daripada Nabi Ilyas. So ini antara perbuatan khurafat yang tak ada sandaran dan kena mengena di dalam agama. Dan sebab mereka ini ada yang mempercayai bahawa Nabi Ilyas ni masih lagi hidup, sedangkan Nabi Ilyas sudah wafat. Itu kepercayaan masyarakat. Macam mana dia pun nak bagi tahu bahawa Nabi Khidir ni jaga laut, Nabi Ilyas ni jaga darat. So nak mandi laut, nak pergi laut kena minta izin pada Nabi Khidir. Nak pergi ke daratan ni kena minta izin pada Nabi Ilyas. Ini semua khurafat yang tak ada kena mengena dengan ajaran agama kita. So tinggalkan benda ini, dan kalau kita masih lagi jumpa orang-orang macam ni, kita tegurlah dia. Benda-benda ni tidak sahih, tidak betul. Okey. Siapa dia Nabi Ilyas? Okey. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita meraihkan ada sahabat yang kita daripada Sabah, ada daripada jauh, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, Nabi Ilyas ni adalah anak kepada Yasin. Ayah dia Yasin. Bukan surah Yasin tu. Nama dia lah, bukan juga Yasin penyanyi tu. Ayah dia nama Yasin. Dikatakan bahawa beliau adalah keturunan Nabi Allah Harun yang keempat. Okey. Dia adalah keturunan Nabi Allah Harun yang keempat. So dia daripada susu galuh Bani Israel juga, tetapi dia dah generasi keempat daripada Nabi Harun. So kita nak tahu Nabi Musa dan Nabi Harun ni before Nabi Ilyas. Nanti kita akan cerita pasal Nabi Musa dan Nabi Ilyas, Nabi Harun. Nabi Ilyas diutuskan Allah kepada kaumnya Bani Israel juga. Ni semua kisah-kisah yang kita nak cerita selepas ini, semua adalah kisah Bani Israel. Nabi Ilyas, kaum dia ni suka sembah berhala. Berhala yang dipanggil sebagai Baal. Jadi, Nabi Ilyas ni diseru kepada kaum dia supaya tinggalkan daripada menyembah Baal ni, tukar sembah Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal sebut dalam Al-Quran, وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. Nabi Ilyas AS dia kata, Allah katalah Nabi Ilyas ni termasuk daripada seorang rasul. Ingat ketika dia berkata kepada kaumnya, kenapa kamu tidak mahu bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal, berhala kamu itu, dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, iaitu Allah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang terdahulu? Ayat Al-Quran, kalau tak salah saya cuma ada 2 sahaja ayat yang menyebut tentang Nabi Ilyas. Tak banyak. Jadi kisah dia pun antara kisah-kisah yang pendek-pendek yang kita pun tak dapat nak tahulah secara panjang lebar. Al-Quran disebut
Nabi Ilyas ni dia termasuk daripada kalangan Rasul. Sebab tu dia nasihat, dia dakwah kepada kaum dia. Dia kata, kenapa kamu tak mau bertakwa? Kenapa kamu tak sembah Allah sebaik-baik pencipta? Dan antara ayat yang lain Allah sebut tentang Nabi Ilyas alaihi salam, Allah kata dalam surah As-Saffat, Salamun ala Ilyasin. Salam sejahtera kepada Ilyas. Ilyasin. Kenapa disebut Ilyasin, Yasin kat situ? Sebenarnya Ilyasin ni Ilyas lah. Tetapi ada penggunaan dalam bahasa Arab yang bila dia menyebutkan tentang nama seseorang, dia tambah nun dekat belakang. Contohnya Ismail. Kalau Israel jadi Israin. Idris jadi Idrisin. Jadi Allah gunakan perkataan bahasa Arab itu dengan meletakkannya Salamun ala Ilyasin, yang merujuk kepada Nabi Ilyas alaihi assalam. Jadi Nabi Ilyas alaihi salam, masa diseru Bani Israel untuk nak tinggalkan sembahan berhala dan supaya mereka berpegang teguh untuk menyembah Allah Azza wa Jal, kaumnya macam biasa tolak. Cuba kita bayangkan Bani Israel ni, betapa banyak para Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Ada je Nabi-Nabi datang untuk nak perbarui mereka, nak dakwah kepada mereka. Setiap kali Nabi datang, mereka syirik. Setiap kali Nabi datang, ada je kesyirikan yang mereka lakukan. Dan mereka tolak. Mereka ketegak. Nabi Ilyas seru mereka, dakwah mereka untuk nak sembah Allah. Mereka tolak. Sampai Nabi Ilyas doa kepada Allah Azza wa Jal, Ya Allah, sesungguhnya Bani Israel ini benar-benar telah membantah. Mereka ini ingkar kepada kamu. Mereka ini menyembah selain daripada engkau. Maka engkau tukarlah nikmat yang ada pada mereka. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan wahyu kepada Nabi Ilyas, sesungguhnya aku serahkan urusan rezeki mereka berada di tanganmu, kamulah yang mengaturnya. Maka Nabi Ilyas doa, Ya Allah, tahanlah hujan atas mereka. Maksudnya jangan turunkan hujan ke atas mereka. Akibatnya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan hujan selama 3 tahun ke atas Bani Israel. Sampai binatang ternakan, pokok-pokok rosak. Dan orang-orang Bani Israel ni, kaum ni berada dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Air tak ada, kering. Dan bila Nabi Ilyas ni, dia lepas dia doa macam tu, dia keluar, dia sembunyikan diri daripada khalaik yang ramai. Dan tapi siapa-siapa yang datang dia akan bantu. Sampailah Bani Israel ni boleh tercium bau roti, dan dia orang tahu itu rumah Nabi Ilyas, dan dia orang masuk pergi cari sebab dia pun dah kebuluran. Dan Nabi Ilyas pun selalulah pergi visit, tengok rumah kaum dia, dan kadang-kadang dia jumpa hal-hal yang tak menyenangkan lah. Dan dia pernah masuk ke rumah seorang wanita daripada Bani Israel yang ada anak lelaki, yang mana anak lelaki itu nama dia Ilyasa bin Akhtab, yang sedang ataupun ahsub, dia depend, yang sedang sakit. Dan perempuan tu dia cuba nak sembunyikan hal tersebut. Maka Nabi Ilyas dia doa kepada Allah supaya disembuhkan anak tersebut. Maka anak itu pun sembuh daripada penyakit yang dia deritai. Kemudian dia pun follow Ilyas, beriman dan membenarkan seruan Nabi Ilyas. Dia berada di samping Nabi Ilyas di mana pun Nabi Ilyas berada. Tapi masa tu Nabi Ilyas pun sudah tua. Maka Ilyasa, yang ini yang kita akan cerita kisah lepas ni, iaitu Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa masa tu dia dah remaja. Jadi Nabi Ilyas ni pun dikata dekat Bani Israel, apabila kamu semua meninggalkan sembahan berhala kamu, aku akan mohon kepada Allah untuk nak tamatkan kesengsaraan kamu ini. Jadi akhirnya kaumnya pun akur, dan kaum dia pun tidak menyembah berhala ataupun meninggalkan sembahan-sembahan syirik mereka. Dan Nabi Allah Ilyas pun berdoa kepada Allah supaya ditamatkan kesengsaraan mereka, dikurniakan kemakmuran kepada wilayah kaumnya. Tapi akhirnya mereka ni kembali semula kepada kebiasaan yang asal,
Dan kemudian Nabi Ilyas pun bila dia tahu, dia doa kepada Allah untuk nak tarik balik nikmat tersebut, dan Allah pun tarik balik nikmat tersebut daripada Bani Israel. Maka setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihi salam, Allah telah mengutus pengikut dia ini, iaitu Ilyasa, kepada mereka. Nabi Ilyasa pun dilantik menjadi seorang nabi kepada Bani Israel. Maka risalah Nabi Ilyas ini ditujukan kepada penduduk kaum dia lah, dia panggil sebagai kaum Ba'laba, yang mana mereka ini mendiami di kawasan Damsyik, dekat sekitar kawasan Damsyik. So dia macam kita bagi tahu ni, dia ada sembahan yang bernama Ba'al yang Allah telah sebut di dalam Al-Quran. Sebahagian daripada sejarawan Islam dia kata Nabi Ilyas ni diutus setelah wafatnya Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, iaitu lebih kurang pada sekitar tahun 933 sebelum Masihi. Masa itu kerajaan Bani Israel terbahagi kepada dua bahagian. Yang bahagian yang pertama yang tunduk kepada raja yang berketurunan Nabi Sulaiman, dan raja pertama mereka adalah Ruhba'am bin Sulaiman, anak kepada Nabi Sulaiman. Yang kedua, ataupun puak yang kedua daripada Bani Israel ni, yang mana dia tunduk kepada salah satu daripada suku Afra'im bin Yusuf alaihi salam. So yang raja mereka ini nama dia Jurbu'am. So, dua-dua Bani Israel, satu daripada keturunan Nabi Yusuf, satu lagi daripada keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita kena ingat bahawa Nabi Yusuf jauh lebih awal daripada Nabi Sulaiman. Setelah berakhirnya era Nabi Sulaiman alaihi salam, maka negara Israel pun hancur, berpecah disebabkan pergaduhan, perbalahan raja-raja dan pembesar mereka rakus untuk nak rebut kekuasaan. So akibat daripada keingkaran ataupun kesesatan mereka ini, salah seorang daripada raja mereka iaitu Akhab diberikan kesempatan kepada isteri dia untuk nak menyebarluaskan ibadah kaumnya di kalangan Bani Israel, yang mana pada waktu itu kaum dia menyembah berhala. Maka penyembahan terhadap berhala itu telah berkembang meluas di kalangan Bani Israel, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Ba'al ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla diutuskan Nabi Ilyas kepada mereka yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Dan bila Nabi Ilyas ni dah wafat, maka Allah utuskan salah seorang Nabi yang bernama Ilyasa, iaitu kita kata budak kepada Ilyas, Nabi Ilyas ni, untuk membimbing Bani Israel, dan dia pun menyeru dengan seruan yang sama dengan Nabi Ilyas, iaitu untuk menyembah Allah yang Maha Berkuasa. And Allah dah sebut Nabi Ilyas ni dengan sebutan yang baik bagi orang yang sesudahnya. Sebab tu adalah Allah sebut dalam Al-Quran umpamanya, wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allahu rabbakum wa rabba abaikumul awwalin فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Allah kata sesungguhnya Ilyas itu benar-benar daripada kalangan orang yang telah diutuskan. Ketika dia berkata kepada kaumnya, tidakkah kamu mahu bertakwa? Adakah kamu tidak mahu meninggalkan berhala kamu Ba'al, dan kamu meninggalkan sebaik-baik pencipta iaitu Allah Rabbakum, Tuhan kamu dan Tuhan bagi nenek moyang kamu dulu. Tetapi kalian ingkar, kalian dustakan kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka Allah kata kami telah abadikan untuk Ilyas pujian dalam kalangan orang yang datang kemudian. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk dalam kalangan hamba kami yang beriman.
Jadi antara cubaan yang menimpa Nabi Ilyas alaihi salam, siang malam Nabi Ilyas tidak bosan untuk nak sampaikan syariat agama Allah kepada kaum dia, tetapi kaum dia tetap dengan pendiriannya, bahkan mereka lebih kejam dan pernah merancang untuk nak membunuh Nabi Ilyas. Jadi Allah pun turunkan azab kepada mereka. Mereka ditimpa dengan musim kemarau yang panjang, sampai beberapa tahun lamanya, yang tadi kita sebut lebih kurang 3 tahun lama dia. Air yang ada dekat daerah kaum Ba'labak ni pun dah sampai kering dan habis. Mata-mata air pun dah tak keluarkan air. Sawah-sawah, tanaman-tanaman pun jadi gersang. Binatang ternakan pun mati, kehausan, kelaparan. Mereka ni kebuluran. Jadi bila mereka dalam keadaan yang bingung, maka mereka pun kembali bertemu dengan Nabi Ilyas dan menyatakan kesedaran mereka untuk nak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Mereka pun minta kepada Nabi Ilyas supaya Allah turunkan hujan. Dan akhirnya macam tadi kita bagi tahu, Nabi Ilyas berdoa untuk kaumnya. Akhirnya mereka kembali semula sebagaimana tabiat Bani Israel yang sudah ma'ruf dan maklum. Dan akhirnya mereka kembali, bila mana mereka kembali semula, maka datanglah kembali siksaan Allah yang lebih pedih. Dan pada itu, saat itu datanglah gempa yang dahsyat sampai kaum Nabi Ilyas ini dikatakan meninggal. Dan tak lama kemudian tamatlah riwayat Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Allah telah selamatkan Nabi Ilyas dan juga orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa, Allah sebutkan nama Nabi Ilyasa dalam satu baris kalimah yang indah. Yakni dengan menyebut dia sebagai orang yang paling baik. Nama Ilyasa dalam Al-Quran disebut pada 2 ayat. Iaitu pada surah Al-An'am, yang Allah kata, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Allah kata dan Ismail, Al-Yasa', Yasa' ni maksudnya Nabi Ilyasa lah. Yunus dan Lut, masing-masing kami anugerahkan kelebihan kepada mereka yang mengatasi umat mereka pada zaman tersebut. Siapa itu? Ilyasa, iaitu Nabi Ilyasa adalah bin Akhtub ataupun Akhab. Dan ada yang mengatakan bahawa Ilyasa adalah sepupu kepada Nabi Ilyas. Dan ada juga yang sebut keturunan Nabi Ilyasa ni, nama dia adalah Asbat bin Adi bin Syatlam bin Afraim bin Yusuf. Maksudnya daripada keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau juga adalah salah seorang daripada Nabi Bani Israel. Al-Quran dah sebut secara ringkas tentang kehidupannya dan tidak menjelaskan tentang perjuangan Nabi Ilyasa ni secara panjang lebar. Al-Quran ni cuma sebut yang tu sahaja. Dia cuma termasuk dalam kalangan Nabi-Nabi yang perlu diimani. Jadi Nabi Ilyasa ni, dia mula menyampaikan dakwah dia setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihi assalam. Dan beliau menyeru, mengajak kaumnya menyembah Allah Azza wa Jal, berpegang teguh dengan syariat Nabi Allah Ilyas. Dan pada zaman dia, pelbagai peristiwa juga dan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Masa itu banyak juga raja-raja yang jadi sombong, yang raja-raja yang membunuh para nabi dan mereka mengusir orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Ilyasa pun menasihati, memberikan ancaman kepada mereka tentang siksaan Allah, tetapi mereka tak peduli. Kemudian beliau pun wafat dan Allah berikan kepada Bani Israel pemimpin yang akan membawa siksaan yang sangat pedih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah kata, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
Allah kata, maka kami hukum mereka kerana mereka telah melanggar perjanjian itu dan kerana kekufuran mereka terhadap ayat-ayat keterangan Allah, serta kerana mereka telah membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar, dan kerana mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah yang telah mengunci hati mereka kerana kekufuran mereka. Kerana itu hanya sebahagian kecil daripada mereka yang beriman, dan kami menghukum juga kerana kekufuran mereka terhadap Nabi Isa dan tuduhan palsu mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Tapi kaum Nabi Ilyasa seperti kaum-kaum Bani Israel yang lain kembali mengingkari Allah. Dan Nabi Ilyasa ni mengikut setia kepada Nabi Ilyas. Kita dah cerita tadi, sejak kecil lagi dia sudah follow, dia dah taat dengan ajaran Allah Azza wa Jal. Beliau selalu ikut Nabi Ilyas dalam berdakwah. Dan pada masa Ilyasa alaihi salam, penduduknya mula-mula okey, damai, taat kepada Allah. Mereka hidup makmur lah, berkat daripada rahmat Allah sampai beberapa tahun lamanya. Kemudian bila wafatnya Nabi Ilyasa, meninggalkan kaum yang beriman itu, mereka sangat bersedih hati di atas kewafatan Nabi Ilyasa. Dan setelah berapa tahun lamanya Nabi Ilyasa meninggal dunia, maka kaum Bani Israel lama kelamaan dia jadi derhaka kepada Allah. Mereka lupa tentang ajaran-ajaran Nabi Ilyasa. Semakin hari semakin bertambah kederhakaan mereka kepada Allah, dan pada masa kederhakaan kaum Bani Israel itu semakin hebat, maka Allah pun utuskan seorang lagi Nabi yang tidak asing lagi, iaitu Nabi Allah Yunus alaihi assalam. Jadi ini adalah kisah Nabi yang terakhir kita akan ceritakan pada malam ini, iaitu kisah Nabi Yunus alaihi assalam. Nabi Yunus ni mungkin ramailah yang agak-agak dengar lah sebelum ni. Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa ni mungkin jarang-jarang dengar. Zulkifli ni kita selalu dengar nama kawan kita kan, Datuk Zulkifli. Siapa lagi ya? Tan Sri Zulkifli, semua bunyi-bunyi Zulkifli ni. Tok Zul lah. Tapi Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa ni jarang kita dengar kan. Ilyas adalah nama-nama tu. Okey. Nabi Yunus alaihi salam pun sama, tak banyak kisahnya di dalam Al-Quran. Taklah macam kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf dan lain-lain yang banyak dicatatkan dalam Al-Quran. Dan sepanjang apa yang dicatat ataupun diceritakan oleh para sejarawan Islam ataupun ahli tafsir tentang Nabi Yunus, bahawa nama Nabi Yunus alaihissalam, nama dia adalah Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Dah lama tak dengar nama Yunus. Saya ingat saya ada seorang kawan nama Yunus. Kemudian dulu ada seorang ustaz saya dulu, nama dia Ustaz Yunus, yang selalu rotan saya dulu tu kan. Dan Nabi Yunus alaihissalam ni diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk sebuah tempat yang bernama Ninawa. Yang kaum dia ni tak ada kaitan ataupun tak ada ikatan darah pun dengan mereka. Dan Nabi Yunus ni adalah orang asing yang datang dekat perkampungan penduduk Ninawa tu. Dan dia menemui mereka ini di dalam masa tu, kaumnya ni dalam keadaan yang jahiliah lah. Dalam keadaan yang kufur, sembah berhala, budaya-budaya jahiliah. Sebab itulah para Nabi diutuskan kepada mereka. Kalau mereka ni dah baik, dah beriman, tak adalah diutuskan Nabi dan Rasul kepada mereka. Dan Nabi Yunus juga seperti para anbiya lain, yang risalah yang pertama sekali mereka bawa adalah risalah tauhid, risalah iman, iaitu mesti nak mengajak manusia, mengembalikan manusia daripada menyembah selain Allah kepada menyembah Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Seruan para anbiya daripada nombor 1 sampailah Nabi yang terakhir, yang first, adalah tauhid. It's very important untuk kita learn our tauhid, our deen, our iman. Sebab itulah yang akan menjaga kita dan memelihara keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Nabi Yunus diperingatkan kaum dia bahawa mereka ni sebagai makhluk Allah, yang mana Allah telah berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan di atas makhluk-makhluk yang lain. Tak sepatutnya mereka menyembah batu-batu,
yang tidak hidup, mempertuhankan berhala-berhala yang mereka bina dengan tangan mereka itu sendiri. Dia mengajak kepada kaum dia supaya fikir tentang ciptaan Allah, fikir tentang alam sekitar, sedarkan mereka bahawa Allah itulah yang Maha Pencipta yang patut disembah, bukannya benda-benda yang diciptakan ini disembah. Dan ajaran Nabi Yunus tu bagi penduduk kaum Ninawa adalah benda yang baru, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Istilahnya macam terus kena label Wahabi ni. Sebab nampak lain kan? Lain. Kalau kan macam takkanlah mak ayah aku salah kot, takkan nenek moyang aku salah kot, kau ni tiba-tiba bawa ajaran pelik ni, kau nak memecah belahkan masyarakat ni. Kena dah label. Jadi sebab itu mereka tak dapat nak terima seruan dakwah Nabi Yunus, dan tak boleh nak gantikan kepercayaan yang mereka telah warisi daripada nenek moyang mereka sejak turun-temurun. Apa lagi yang membawa seruan agama baru itu kepada mereka ini adalah orang asing yang bukan daripada kampung mereka, yang mereka tak kenal pun, yang bukan daripada keturunan mereka. Jadi dia orang pun kata kepada Nabi Yunus, apakah kata-kata yang engkau cakapkan itu dan kedustaan apakah yang engkau sampaikan kepada kami tentang agama baru kamu itu, wahai Yunus? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejati yang kami telah sembah sejak daripada zaman nenek moyang kami dahulu. Mengapa engkau hendak kami meninggalkan? Atas alasan apa engkau nak kami tinggalkan agama yang telah kami warisi daripada nenek moyang kami? Kenapa kami perlu mengikut agama baru kamu? Engkau ni adalah orang yang asing yang tiba-tiba datang nak merosakkan adat-adat kami, yang tiba-tiba nak mengubah kepercayaan kami. Kau siapa? Apakah kelebihan kau? Baik kau berhenti je lah, tak payahlah engkau nak berdakwah dekat daerah kami ni. Percayalah bahawa engkau tidak akan mendapat pengikut di antara kami, dan ajaran kamu tidak akan mendapat tempat, tak akan dapat tauliah untuk nak diajar dekat rakyat Ninawa yang sangat teguh mempertahankan tradisi dan adat-adat istiadat orang-orang tua kami. Maka Nabi Yunus alaihi salam pun jawab, I'm nobody. I came here to invite you all to believe in Allah, to follow the agama yang benar. Aku sebagai pembawa amanah Allah yang wajib untuk aku sampaikan kepada kalian. Aku hanyalah persuruh Allah yang ditugaskan untuk nak menjauhkan kamu daripada lembah kesesatan dan kegelapan, membimbing kamu ke arah lembah cahaya, menyampaikan kepada kamu agama fitrah yang suci lagi bersih daripada benih-benih kufur dan syirik yang telah merendahkan martabat manusia dan hamba. Aku sesekali tak mengharapkan balasan, tak mengharapkan upah hadiah daripada kamu. Dan aku tak dapat nak paksa kamu nak mengikut aku pun. Aku cuma boleh ingatkan kepada kamu semua, tetapi kamu tetap membangkang aku, kamu tidak menghiraukan apa yang aku ucapkan, apa yang aku serukan ini. Kamu mentolak agama Allah yang aku bawa. Kau begitu tegar untuk nak mempertahankan akidah kamu, agama kamu yang batil itu. Nescaya Allah kelak akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran risalah, yang mana Allah juga akan menurunkan azab seksanya kepada mereka yang ingkar sebagaimana yang telah diturunkan kepada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud sebelum kamu dulu. Tetapi kaum Nabi Yunus alaihi salam, mereka menjawab dengan penuh kesombongan. Mereka mengatakan, kami tetap akan menolak ajaran kamu. We will never bow to you. We will never follow your orders. Untuk nak ikut kemahuan kamu, dan kami sesekali tidak akan takut dengan segala ancaman kamu. Datangkan apa yang engkau ancamkan itu kepada kami, kalau engkau betul-betul benar dan kata-kata kamu itu tidak dusta. Sama juga dengan kata-kata para umat-umat Nabi terdahulu yang mencabar Nabi mereka, yang sombong, yang angkuh. Jadi Nabi Yunus pun tak tertahan lagi untuk nak tinggal lama
di tengah-tengah kaum Ninawa yang berkeras kepala, yang tak mau nak terima dakwah dia pun meninggalkan kampung Ninawa dengan rasa duka cita dan rasa sedih, marah, mohon kepada Allah supaya Allah turunkan hukuman kepada orang-orang yang membangkang kaum-kaumnya yang ingkar itu. Dan bila Nabi Yunus tinggalkan sahaja kampung Ninawa, penduduk Ninawa pun mula melihat tanda-tanda yang mencemaskan. Seakan-akan ancaman Nabi Yunus kepada mereka sebelum ini hampir menjadi kenyataan dan hukuman Allah benar-benar sedang turun ke atas mereka untuk nak membinasakan mereka. Mereka pun melihat langit di atas makin gelap. Bintang-bintang dah mula tak nampak. Wajah-wajah penduduk kampung Ninawa ni dah mula rasa resah, gelisah. Pucat lesi, takut bila angin mula tiup kencang dengan suara bunyi-bunyi dentuman gemuruh yang menakutkan. Dan dalam keadaan panik dan ketakutan, sedarlah mereka bahawa Nabi Yunus yang diutuskan kepada mereka sebelum ini tidak berdusta, dan apa yang diancamkan kepada mereka itu bukanlah main-main, bukanlah janji kosong, tapi benar-benar ancaman daripada Allah Azza wa Jal. Dan mereka pun cuba untuk nak bertaubat, mohon maaf, mohon ampun di atas perbuatan mereka, menyatakan bahawa mereka beriman, mereka percaya dengan kebenaran dakwah Nabi Yunus, mereka menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan dan mereka ucapkan kepada Nabi Yunus, ataupun menyebabkan pengusiran Nabi Yunus keluar daripada kampung mereka. Jadi untuk nak menebus kesalahan mereka, mereka keluar daripada kota dan beramai-ramai pergi naik ke gunung-gunung, ke padang pasir, menangis memohon ampun rahmat daripada Allah supaya dihindarkan bencana azab daripada siksaan Allah. Dan masa itulah Allah Azza wa Jal, dia tahu siapa daripada kalangan hamba-Nya yang jujur dengan taubatnya, siapa daripada kalangan hamba Allah yang benar-benar menyesal dan dalam hatinya kembali beriman. Maka Allah pun turunkan rahmat-Nya, mengurniakan maghfirah-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang ikhlas, yang menyatakan kesungguhan di dalam taubat mereka memohon keampunan daripada Allah. Udara gelap yang meliputi kampung Ninawa tu akhirnya kembali menjadi terang. Mereka yang dalam keadaan pucat lesi itu pun nampak menjadi tenang, makin happy balik. Kemudian kembalilah mereka ke kota masing-masing dengan perasaan gembira dan syukur kepada Allah yang telah menerima doa dan telah memperkenankan permohonan mereka. Dan dalam hati masing-masing tu, dia orang rasa seronok dapat the second chance, yang balasan yang hampir-hampir turun kepada mereka. Jadi mereka pun mula tertanya-tanya, mana Nabi Yunus sekarang? Mengapa kami dulu ini tunduk kepada bisikan syaitan dan ikut hawa nafsu? Telah menyebabkan Yunus itu meninggalkan kami. Mungkin marah dengan sikap kami, kecewa dengan kami. Alangkah bahagianya. Kan seronok kita kalau dia masih ada di tengah-tengah kita, boleh bimbing kita, boleh ajar kita dengan perkara-perkara yang boleh membawakan kebahagiaan di akhirat buat kita. Dia ni memang betul-betul Rasulullah, pesuruh Allah yang kita tak boleh sia-siakan. Semoga Allah ampuni dosa kami. Nabi Yunus yang telah meninggalkan kota Ninawa secara mengejut, dia berjalan kaki, mengembara, naik gunung, turun gunung, tak ada tujuan. Tanpa disedari dia tiba di sebuah pantai yang mana dia terlihat ada sekelompok orang yang tengah siap-siap untuk nak menumpang sebuah kapal. Nabi Yunus pun minta kepada pemilik kapal tu agar bolehlah nak ikut sama tumpang kapal tu. Jadi kapal tu pun berlayar. Tiba-tiba dalam belayar-belayar tu, tiba-tiba laut semakin bergelora. Kapal tu pun terumbang-ambing kanan kiri dengan ombak yang dahsyat yang sangat kencang. Sampai menjadikan kapten kapal tu pun disuruh dia cuba nak kawal keadaan tapi tak dapat nak kawal keadaan yang sangat dahsyat.
Dalam keadaan tu, kapten dan kru kapal tu dia tengok tak ada cara lain nak selamatkan kapal itu melainkan kena kurangkan beban ataupun berat muatan yang ada dalam kapal tu. Dan dia kena buat undi lah, bila dah buang barang pun tak boleh nak buang lah semua. Jadi mesti kena ada orang yang kena terjun daripada kapal tu supaya boleh meringankan kapal tu. Jadi dia buat undi. Undian pertama keluar nama Yunus, orang penumpang yang mereka hormati dan cintai. Dan dia orang rasa berat hatilah untuk nak lepaskan Nabi Yunus. Tak apalah, dia buat undi balik. Moga-moga bukan Nabi Yunus yang naik. Dia orang pun harap bukan nama Nabi Yunus yang naik. Tetapi bila buat undi yang kedua tu, nama Nabi Yunus lagi naik. Buat lagi undi yang ketiga, nama Nabi Yunus juga. Sampailah mereka seolah-olah rasa macam this is isyarat yang mereka kena juga singkirkan Nabi Yunus daripada kapal tersebut. Bila Nabi Yunus tengok asyik nama dia je keluar, dia pun rasa macam something, dia rasa maybe ini adalah kehendak Allah yang dia tak boleh nak tolak. Mesti ada hikmah, mesti ada reason yang dia tak tahu. Kalau tak, macam mana nama dia boleh menang kan undian. Kalau calon presiden tu semua orang nak jadi calon presiden, ni tak ada siapa nak kena jadi calon yang kena buang daripada kapal. Tapi nama dia juga yang menang. Jadi masa tu Nabi Yunus ni seolah-olah sedar yang sebenarnya dia telah melakukan satu kesalahan bila mana dia meninggalkan kaum dia, meninggalkan penduduk kampung Ninawa secara tergesa-gesa. Mungkin ada kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian setelah dia beristikharah, dan akhirnya Nabi Yunus pun lompat keluar daripada kapal tersebut. Dan Allah telah wahyukan kepada seekor ikan paus untuk nak menelan Nabi Yunus bulat-bulat dan simpan dia di dalam perut dia sebagai amanah daripada Allah Azza wa Jal yang perlu dikembalikan apabila tiba masa dia kelak. Dan Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan paus tu, dan masih lagi dalam keadaan yang gelap, masih lagi dalam keadaan yang sedih, mohon ampun kepada Allah, menyesal. Dia berdoa kepada Allah dalam perut ikan paus tu, ya Tuhanku, sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku telah berdosa dan menjadi salah seorang yang zalim. Dan setelah beberapa tempoh Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus tersebut, maka ketentuan Allah, akhirnya ikan paus tu keluarkan kembali Nabi Yunus yang dilemparkan di daratan. Dia terlempar daripada mulut ikan paus tu ke daratan dalam keadaan yang agak kurus, agak lemah, tetapi dengan rahmat daripada Allah, akhirnya ketika itu ada pokok-pokok yang menaungi Nabi Yunus AS di daratan dan boleh memberikan buahnya kepada Nabi Yunus untuk nak recover. Dan setelah Nabi Yunus sembuh dan kembali segar, dia telah diperintahkan Allah untuk nak kembali semula kepada kampung Ninawa, di mana dikatakan bahawa lebih kurang 100,000 daripada penduduk kampung Ninawa yang telah menantinya untuk memimpin mereka, untuk nak membimbing mereka menyempurnakan iman dan akidah mereka. Dan alangkah terkejutnya Nabi Yunus bila masuk kampung Ninawa, tak nampak ada satu berhala pun. Dan sebaliknya, dia daripada nampak orang duk musuh dia, duk halau dia, tiba-tiba jadi supporter dia, jadi orang yang menyambut dia, dan semua dah jadi orang-orang beriman. Orang sombong dulu dah jadi orang yang saleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, ada surah Yunus, dan Allah sebut surah Yunus, dan Allah kata, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Allah kata, dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman supaya iman itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka, iaitu kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan azab yang menghinakan kepada mereka.
dalam kehidupan dunia ini dan kami berikan kesenangan kepada mereka sehingga waktu yang tertentu. Dan Allah cerita tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus ni. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Allah Azza wa Jalla kata, ingatlah tentang kisah Zunnun, iaitu Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan yang marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyempitkan ataupun menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, iaitu dalam perut ikan paus, bahawa tidak ada Tuhan selain daripada kamu, maha suci kamu, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Itu salah satu daripada doa yang baik untuk nak kita memohon kepada Allah Azza wa Jal. Bila kita tahu, kita sedar kita ada kesalahan, kita doa, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada elemen tauhid. Ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain daripada engkau. Subhanak, kita tasbih, puji Allah pula. Dan kemudian kita iktiraf kelemahan kita. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Zalimi diri kita ke, kita zalimi orang lain ke? Dan kemudian Allah sebut lagi dalam surah As-Saffat, wa inna Yunus laminal mursalin id abqa ila al-fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun fanabadnahu bil'ara'i wa huwa saqim وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Allah kata, dan sesungguhnya Yunus itu benar-benar termasuk daripada kalangan seorang rasul. Ketika dia lari ke kapal yang penuh dengan muatan, kemudian diikut undi yang ternyata dia termasuk orang yang kalah di dalam undian tersebut, maka dia telah ditelan oleh ikan yang besar. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, nescaya dia tetap akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia di dalam keadaan yang sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dan sejenis labu, dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih sehingga mereka beriman. Kerana itu kami mengerahkan kenikmatan hidup kepada mereka sehingga waktu yang tertentu. Ya, maksudnya bila kita bertasbih, kita zikir la ilaha illallah, kita iktiraf dengan kesalahan kita, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Tengok, Allah kata kalau tak kerana Nabi Yunus zikir dengan doa-doa itu, mungkin Nabi Yunus ini akan kekal di dalam perut ikan paus tersebut sampai kepada hari kiamat. Tapi bila kita berzikir, maka Allah akan lapangkan urusan kita. Sebab tu kita ada zikir yang Nabi ajar kita, sebaik-baik zikir bila kita sayyidul istighfar. Dia ada elemen tasbih kepada Allah, dia ada elemen tauhid kepada Allah, dia ada elemen pengiktirafan kelemahan diri kita. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabb kami. La ilaha illa ant, tiada Tuhan selain daripada engkau. Anta rabbi wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Engkau Tuhanku dan aku hamba engkau, dan aku akan cuba berpegang dengan janjiku sekadar yang aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'at, aku berlindung daripada kejahatan yang aku lakukan.
abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbihi. Aku mengiktiraf kenikmatan yang engkau berikan kepada aku dan aku iktiraf kesalahan dosa-dosa aku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ampunkan aku dan aku tak ada siapa yang boleh mengampunkan aku selain daripada engkau. Baik, akhir sekali pengajaran daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita semua adalah da'i, dan sebagai seorang da'i pendakwah itu kita mesti ada kesabaran. Kita tak boleh cepat-cepat marah, kita tak boleh cepat putus asa bila mana dakwah kita ini tak dapat sambutan ataupun tak dapat diterima secara segera. Kita kena sabar, kita kena kawal emosi kita, kita kena ada sikap bijaksana. Allah pun katakan dalam suratul Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Kita tak seru orang untuk nak ikut jalan kita. Kita tak seru orang untuk nak ikut parti sana, pertubuhan sana, apa sekalipun. Tetapi kita seru ke jalan Allah. Allah. Pendekatan kita maybe berbeza. Kita begini, orang tu begitu. Tetapi as long jalan yang kita nak bawa masyarakat ni kepada Allah Azza wa Jal, kita seru kepada manusia dengan hikmah. Kita tak seru manusia untuk nak mengagungkan kita. Kita tak seru kepada manusia untuk nak memuliakan kita. Kita tak seru manusia ni untuk nak apa-apa selain daripada kita nak mereka ini kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan di dalam diri Nabi Yunus alaihissalam, Allah dah berikan contoh betapa apa tindakan tergesa-gesa Nabi Yunus ini telah membawa penyesalan kepada Nabi Yunus. Sebab dia cepat sangat give up, dia cepat sangat kecewa sampai dia sanggup tinggalkan kaumnya. Sedangkan kaumnya tu Allah telah takdirkan supaya mereka ini mendapat hidayah daripada Allah. Dan akhirnya 100,000 lebih daripada kaumnya itu beriman kepada Allah. Dan Allah juga telah memberikan pengajaran dan hukuman kepada Nabi Yunus yang setimpalnya, dan telah ditelan oleh ikan paus. Ngeri tu kalau kita fikir kena telan ikan paus tu kan. Ini sebagai satu peringatan, sebagai satu pengajaran. Allah yang Maha Adil. Allah pun sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Allah pernah ancam. Allah kata walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalaulah Muhammad itu berani untuk nak menokok tambah apa yang aku wahyukan kepadanya, aku juga akan mengazab dia. Sama. Jadi pengajaran utama ialah dalam dakwah kita kena bersabar. Janganlah macam tanya Ustaz, saya dah cuba dakwah kat kaum keluarga saya, dia orang tak nak dengar. Relax, sabar. Nabi Nuh alaihi salam pun dekat 1000 tahun dah dakwah kepada kaum dia. Tapi tengok, masa kita cerita kisah tentang kaum Nabi Nuh, berapa kerat je yang ikut Nabi Nuh alaihi salam naik atas kapal. Yang ikut kuliah pada malam ini jauh lebih ramai daripada pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kesabaran Nabi Nuh alaihi salam, kesabaran para anbiya, kecekalan mereka tidak membuatkan mereka ini expect dan natijah. Kita jangan expect yang dakwah kita akan diterima. Kita have to face the reality. Probably people not gonna hear us, maybe people gonna reject our dakwah. Tapi what's important is we keep doing our best. Kita sampaikan seruan dakwah Nabi dengan cara yang terbaik. Kita tak expect orang tu nak dengar kita. Tak bolehlah kita nak kecewa bila kita dah usaha, kita dah sampaikan seruan, kita dah discuss, kita dah berjidal, kita nak expect orang boleh terima apa kita cakap. Tak boleh macam tu. And dakwah ini manisnya bila ada tentangan, bila ada rintangan. Manisnya itu ialah bila mana kita akan ada sahabat-sahabat, kita ada rakan-rakan kita, teman-teman seperjuangan kita yang bersama, yang sokong, yang saling membantu, yang mendoakan kita semua. Itu nikmatnya rintangan di dalam dakwah. Masa tu kita akan merasakan macam mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang dulunya ditolak, dihina dan sebagainya, tetapi ada para sahabat yang kaya, yang miskin, semuanya bersama dengan Nabi SAW, masing-masing berganding bahu, masing-masing menyumbang dengan kadar yang mampu, masing-masing berdoa, dan insya-Allah moga-moga itulah juga yang kita dapat apply dan kita dapat faedah daripada kelas pada malam ini. Baik, jazakumullahu khairal jaza. Kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Ada yang tanya, Assalamualaikum doktor, apakah dakwah kepada setiap seorang ini yang pertama kali wajib dan selepas itu yang lainnya sunnah? Actually, dakwah is wajib for all of us. Nabi SAW pun bagi tahu, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walau sepotong ayat. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang Muslim, tak ada sepotong ayat yang kita tahu. Mestilah kita solat 5 waktu, kita baca bismillah, kita baca alhamdulillah. At least seorang Muslim yang Muslim, dia mesti tahu suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah pun dah ada banyak pengajaran. Nabi suruh kita juga sampaikan kepada orang. Cuma content of the dakwah, cabang daripada dakwah itu fardu kifayah. Bergantung kepada kemampuan, kudrat, ilmu yang kita ada. Kalau dakwah kita hanya sekadar untuk nak mengajak manusia ini berbuat kebaikan, itu kewajipan kita. Tetapi kalau kita ada kemampuan daripada sudut tahu tentang perbahasan akidah, tauhid, kita seru manusia ke arah tauhid. Kalau kita ada kemahiran, kepakaran daripada sudut fiqh, umpamanya fiqh, kita bantu menyelesaikan persoalan hukum hakam umat. Jangan pula orang yang tak tahu hukum hakam pergi jadi fuqaha, pergi jadi mufti. Itu jadi kelang kabut kat situ. Tetapi dakwah ni ada banyak cabang, ada banyak medan. So kita masuk ke dalam medan yang mana kita tahu kepada orang yang kita tahu. At least macam mana Allah sebut dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. So kaum keluarga kita yang terdekat ni, at least itulah kita bimbing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita bimbing suami isteri kita, kita bimbing anak-anak kita, kaum keluarga kita yang terdekat dulu. Setidak-tidaknya kita telah menjalankan tanggungjawab dan dakwah kita. Manakala kalau nak dakwah kepada masyarakat yang lain, itu fardu kifayah. Tetapi part of dakwah is wajib bagi diri kita. Cuma macam saya bagi tahu, kelompok mana, bidang mana, itu very subjektif pada kemampuan dan kudrat masing-masing. Baik. Jazakumullahu khairan kathira. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.